Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, ini adalah kelas terakhir untuk kursus SCM 2223 bersama dengan saya untuk kelas saya lah. Jadi topik yang akan dibincangkan pada kali ini adalah berkaitan dengan safeguarding cultural heritage. Dan untuk kelas ini saya sediakan dalam bentuk recorded version lah, di mana anda boleh melihat atau menonton uh, sesi perkongsian ini melalui pautan yang saya akan sediakan nanti. Jadi sebelum saya memulakan topik berkaitan dengan safeguarding cultural heritage ini, saya memetik daripada salah satu sarjana Holland yang mengatakan bahawa you can't invent the future without awareness of the past. Okay, so dia nak tengok kita macam mana kita nak mencipta masa hadapan, okay, membina masa hadapan tu uh, adalah berdasarkan kepada apa yang pernah berlaku pada zaman dahulu ataupun sebelum-sebelum ini. Jadi topik yang akan dibincangkan ini mungkin akan mengambil masa lebih kurang sejam hingga 1 jam setengah untuk saya kongsikanlah, untuk saya ceritakan apa yang dinamakan sebagai safeguarding cultural heritage. Jadi dalam topik ini kita akan melihat beberapa challenge ataupun cabaran-cabaran dalam memastikan kelangsungan, okay, warisan tidak ketara yang tidak terdapat di dunia ini, dan kita akan melihat kepada safeguarding intangible cultural heritage. Okey, apa yang dikatakan sebagai safeguarding menurut Intangible Heritage Convention, yang mengatakan bahawa safeguarding ini sebagai means, measure, aim at ensuring the viability or practicality of the intangible cultural heritage, including the identification, documentation, research, preservation, protection, promotion, enhancement, transmission, particularly through formal and non-formal education, as well as the revitalization of the various aspects of such heritage. Jadi, safeguarding ini kita boleh fahamlah bahawa ia sebagai satu perbuatan ataupun pelaksanaan untuk melindungi warisan-warisan tidak ketara yang meliputi pelbagai perkara lah, pelbagai tindakan yang boleh dibuat seperti identification, okay, mengenal pasti, kemudian documentation, mendokumentasikan warisan-warisan itu, kemudian melaksanakan research, penyelidikan, preservation, protection, promotion dan sebagainya. So itu adalah apa yang dinamakan sebagai safeguarding, okay, konsep safeguarding itu sendiri. Dan safeguarding means ensuring the viability or practicality of ICH, okay, Intangible Cultural Heritage itu menurut artikel 2.3. Dan ia juga dikatakan sebagai threat to viability are current problems hampering the enactment and transmission of the element. Risks are anticipated problem. Dan menurut convention lagi, dia menceritakan ataupun memberikan definisi kepada safeguarding ini menurut artikel 2.3 dalam convention Intangible Cultural Heritage ini, mengatakan bahawa yang saya sebutkan tadi lah, okay, safeguarding means a measure aimed at ensuring the viability of the intangible cultural heritage, including, okay, termasuklah identification, documentation, research, preservation, protection, promotion, enhancement, transmission, particularly through formal and non-formal education, as well as the revitalization of the various aspects of such heritage. Dan terdapat beberapa kunci utama ataupun main key bagaimana kita nak measure kaedah-kaedah untuk safeguarding ICH tadilah, Intangible Cultural Heritage itu. Antaranya adalah melalui proses awareness raising, okay? Memberikan kesedaran dalam kalangan masyarakat dan community tentang kepentingan untuk menjaga dan melindungi ICH itu sendirilah, di mana melalui awareness raising ini encouraging people to understand and appreciate ICH itu sendirilah, supaya kita boleh memberikan kefahaman, supaya boleh kita mendedahkan kepada masyarakat di luar sana apa yang dinamakan sebagai ICH itu sendiri, okay? Intangible Cultural Heritage itu sendiri, dan bagaimana kita nak melindungi ICH itu, dan masyarakat secara tidak langsung akan dapat membantu untuk appreciate, okay, menghargai ICH berkenaan. So itu adalah key yang pertama yang boleh kita ambil lah, di mana kita mewujudkan awareness raising. Kemudian yang kedua adalah inventorying,
Okay, yang mana ini adalah proses yang mana kita menyimpan ataupun merekodkan lah. Okay, kalau dalam konteks merekodkan, kita rekod dalam bentuk documentation, sama ada dalam bentuk bertulis ataupun dalam bentuk documentation yang berbentuk digital. Yang mana maklumat-maklumat berkaitan dengan ICH itu nanti presenting information on ICH element in a systematic way. Okay, kita kena buat secara sistematik lah macam mana nak buat proses penyimpanan, perekotan, inventory itu sendirilah. So itu dinamakan sebagai inventorying. Okay, itu adalah key safeguarding yang kedua yang kita boleh ambil untuk memberikan perlindungan ataupun melindungi ICH yang terdapat di negara kita dan juga ICH yang terdapat di seluruh dunia ini. Kemudian ia juga melibatkan revitalization. Okay, revitalization yang mana strengthening of endangered ICH practices. Okay, so kita kena pertukuhkan amalan-amalan untuk melindungi dan menjaga intangible cultural heritage yang makin berkurangan ataupun makin menghilang pada hari inilah. Kita kena mencari alternatif macam mana kita nak memastikan ICH itu dapat dikekalkan dan juga dapat diteruskan dalam kalangan masyarakat. Dan yang terakhir adalah melalui transmission sebagai as a part of definition of ICH and as a specific safeguarding measure. Okay, so itu adalah 4 kunci utama yang kita boleh guna untuk melindungi ICH itu sendiri. Okay, selain daripada itu tadi, terdapat beberapa perkara lain yang boleh kita buat juga untuk memastikan ICH, Intangible Cultural Heritage itu dilindungi. Antaranya adalah melalui documentation and research, identification and definition, preservation and protection, promotion and enhancements, dan juga transmission, etc. through education lah. So kita boleh buat documentation. For example, kalau di Kelantan kita buat documentation berkenaan dengan Mak Yong, kita boleh buat documentation berkaitan dengan menorah, dan juga yang tu intangible lah. Kalau kita nak buat untuk yang tangible pun boleh. Macam kubu-kubu yang ada di Kelantan ni, kubu-kubu perang tu, kita boleh buat documentation dalam bentuk bergambar ataupun dalam bentuk video, digital, and then simpan di dalam bentuk yang boleh diakses oleh masyarakat di masa hadapan. Sebab kubu tu makin lama makin menghilang. Sama juga dengan practices tadi, macam menorah, Mok Yong tu lama-lama kalau tak ada dah generasi yang menjaga ataupun meneruskan legasi tersebut, ia boleh hilang lah. Tapi melalui documentation and research boleh dikekalkan untuk generasi akan datang. Sama juga dengan identification, definition dan juga sebagainya tu yang saya telah senaraikan di dalam skrin lah. Okey. Dan dalam proses untuk safeguarding, melindungi ICH itu, role of communities adalah sangat penting. Peranan-peranan yang dimainkan oleh community, masyarakat kita, masyarakat yang berada di sekitar ICH berkenaan adalah sangat penting dalam memastikan kesinambungan intangible cultural heritage itu untuk kekal ada dan juga kekal diamalkan di dalam masyarakat kita. Communities, group, individual engage in transmission and enactment of ICH and may do, antara yang boleh dibuat oleh community itu sendiri adalah seperti identification. Kenal pasti yang mana satu adalah yang perlu kita lindungi. Yang mana satu kita kena jaga. Kemudian, lepas kita kenal pasti, kita buatlah inventory. Buat dalam bentuk record, bertulis. Kita buat bertulis inventory, kita buat. And then buatlah dalam bentuk documentation tadi. Sama ada kita buat dalam bentuk report ataupun kita buat juga dalam bentuk report digital. Digital. Sebab sekarang kita boleh mudah simpan dalam bentuk digital. Kita simpan dalam YouTube, kita simpan dalam soft copy dan sebagainya untuk digunakan pada masa hadapan. Dan yang terakhir adalah melalui research lah. Di mana kita boleh melaksanakan research, penyelidikan berkenaan dengan ICH yang ada. Dan antara langkah-langkah lain juga adalah revitalization, di mana ia membantu untuk ensuring access to places and materials, transmission through education dan juga awareness raising. Awareness raising yang disebutkan tadi. Dan dengan adanya langkah-langkah ataupun perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan tadi, untuk melindungi ICH itu sendiri,
ia akan membantu untuk mengekalkan ICH itu untuk terus berada dalam community berkenaan. Dan untuk memastikan proses untuk melindungi dan safeguarding ICH itu adalah dengan lebih baik sekiranya ada help from other agencies. Okay? Boleh dengan dapatkan bantuan daripada agensi-agensi yang ada dekat negara lah. Okay, macam Malaysia kita boleh berhubung terus dengan Jabatan Warisan Negara, macam mana kita nak memastikan sesebuah heritage itu boleh dijaga dan dilindungi, ataupun kita boleh berhubung juga dengan museum untuk memastikan proses ataupun prosedur yang digunakan untuk melaksanakan perlindungan itu nanti boleh dilaksanakan dengan baik. Okay? Dan community participation is needed in all these activities. Okay, aktiviti-aktiviti ni tadi kita kena libatkan community. Bukannya orang perseorangan semata-mata untuk buat. Okay, macam kita nak buat research, kita sendiri je. Orang akademik ni, akademik je yang buat. Tapi kalau tak ada penglibatan daripada community itu sendiri, dia akan jadi sukar lah. Okay, sebab kita perlukan community, orang setempat yang lebih tahu berkenaan dengan kedudukan, di mana adanya heritage tersebut, dan siapa yang mengamalkan heritage tersebut, siapa, macam kita nak buat Mok Yong, siapa yang masih mengamalkan Mok Yong dekat Kelantan. So, dan kita kena collaborate dengan local communities supaya kita boleh mendapat sesuatu yang lebih baik berkenaan dengan kaedah untuk safeguarding ICH itu sendiri. Okay, so safeguarding our heritage from who and what. Okay, kita nak melindungi ICH itu, okay, heritage itu daripada siapa dan kenapa? Apa yang perlu kita buat? Daripada siapa yang kita kena lindungi ICH itu? Jadi jawapannya ada beberapa lah. Pertama adalah disebabkan oleh berlakunya ada conflict zone. Okay, conflict zone. Kalau macam negara kita, mungkin kita ada konflik dengan beberapa negara berkaitan dengan sesuatu tempat. Okay, macam kita tak obvious sangatlah dekat negara kita. Macam negara-negara yang tengah berperang. Okay, negara-negara yang berperang, dia ada konflik antara negara, so perlu dilindungilah heritage yang ada di kawasan tu. Okay. Kemudian yang kedua disebabkan oleh natural and man-made disaster. Okay, kalau ada disaster semula jadi, okay, bencana alam, tanah runtuh, ribut, tsunami dan sebagainya, boleh memusnahkan heritage itu sendiri. Dan juga kemusnahan yang dibuat oleh manusia, okay, untuk pembangunan, untuk buat ladang and so on. Kita di Malaysia ni sangat buat luas nak buat ladang dan sebagainya, ladang kelapa sawit dan sebagainya. Dan kadang-kadang tanpa sedar di dalam tengah-tengah hutan tu ada sebenarnya heritage yang tersimpan, tapi disebabkan oleh sektor peladangan tu berjalan dengan rancak dan dia musnahkan. Dia tak tahu pun the value of heritage yang ada dekat tempat tu, mungkin boleh berlaku. So, itu adalah contoh pada man-made disaster lah. Selain daripada tangan-tangan manusia, even kita pergi museum tu kadang-kadang boleh memusnahkan apa yang artifak-artifak yang tersimpan di dalam museum itu sendiri. So, itu boleh dianggap sebagai man-made disaster. Tapi disaster di sini, kemusnahan ini dalam konteks yang lebih besar lah. Okay. Kemudian disebabkan oleh armed conflict. Okay. Konflik berperang, okay, saya sebutkan tadi lah, konflik-konflik orang yang menyebabkan ada penggunaan senjata dan sebagainya. So, ini boleh memusnahkan heritage itu sendiri. Kemudian yang lain, last sekali adalah endangered cultural heritage. Okay. Kalau dalam konteks Malaysia kita, saya sebutkan tadi, Mok Yong tu sangat-sangat tak ramai dah orang yang ada pengetahuan tentang amalan untuk menjalankan Mok Yong. Okay. Macam ukiran. Okay. Ukiran tu mungkin adalah generasi penapis tapi tak ramai yang boleh mengukir dengan baik. Dan juga pelbagai lagi endangered cultural heritage yang lain. Okay. Dari segi oral, dari segi material dan sebagainya. Okay. So itu adalah sebab kenapa kita perlu melakukan safeguarding ataupun membuat perlindungan ke atas semua bentuk heritage yang ada di dalam negara kita. Okay, daripada pelbagai punca yang saya sebutkan tadi itulah. Okay. So, protecting cultural heritage from disaster. First, kita tengok daripada disaster tu macam mana. Okay. What is cultural heritage which mostly affected by disaster? Okay. Antaranya adalah seperti tangible cultural heritage yang bersifat immovable. Okay. Antaranya adalah seperti bridges or structure. Okay. Contohnya adalah jambatan-jambatan ataupun structure lah.
Okay, kalau macam di Kelantan kita ada jambatan Gelemor dekat Tanah Merah. Okay, yang tu adalah salah satu yang perlu dilindungi. Okay, sebab dia tidak boleh dipindahkan. So kita kena lindungilah sebab benda tu akan jadi salah satu ataupun telah menjadi salah satu daripada warisan yang ada di negara kita. Okay, ataupun dari segi struktur, banyaklah struktur Masjid Kampung Laut yang ada dekat Kelantan. So all those tangible heritage kena dijagalah supaya dia tidak boleh uh, dimusnahkan oleh kita ataupun natural disaster itu sendiri. Kemudian yang kedua dalam kategori tangible cultural heritage yang bersifat movable, okey, antaranya adalah artifak, okey, artifak-artifak yang dijumpai, gambar, okey, lukisan-lukisan, seni dan sebagainya. So itu adalah semua yang dalam bentuk movable. Kemudian ada juga dalam bentuk natural heritage. Yang natural heritage ni boleh juga dimusnahkan atau boleh mengalami kemusnahan lah akibat daripada perbuatan manusia ataupun daripada alam sekitar itu sendiri. Okay, natural disaster. Kalau macam Gunung Kinabalu, okay, tahun berapa saya tak ingat tapi pernah berlaku runtuhan di puncak Gunung Kinabalu. So itu adalah natural punya disaster. Okay, kita tak jangka benda tu boleh berlaku dan kadang-kadang dia boleh memusnahkan struktur, okay, bentuk asal Gunung Kinabalu tu dan mengubah dia punya rupa puncak dia tu. Okay, so itu adalah salah satu natural heritage yang berlaku secara natural disaster lah. Ada juga yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Okay, perbuatan manusia dia memusnahkan, buat tasik, buat kolam, buat rumah, buat pembangunan dan sebagainya. So dia boleh memusnahkan alam semula jadi itu sendiri. Ada juga tangible cultural heritage yang bersifat underwater. Okay, underwater cultural heritage yang mana yang tersimpan di bawah laut yang juga boleh mengalami kemusnahan sama ada disebabkan oleh natural disaster ataupun disebabkan oleh perbuatan manusia. Okay, aktiviti pelancongan lah, for example, boleh memusnahkan underwater punya cultural heritage. Okay, manusia ni bila dia tengok benda tu pelik sikit, dia akan cuba mengganggu gugat dan akhirnya dia akan menjejaskan ataupun menyebabkan kemusnahan kepada underwater cultural heritage berkenaan. Kemudian intangible cultural heritage pula yang terdiri daripada oral tradition, performing arts dan juga rituals. Okay, so macam gambar-gambar yang saya tunjukkan ni, mungkin ini adalah sebahagian daripada intangible cultural heritage yang terdapat dalam bentuk art. Okay, oral tradition, performing art, rituals dan sebagainya. Okay, kita ada performing arts di Malaysia, kita ada banyak performing arts. Kemudian kita ada banyak oral tradition. Okay, macam mana cerita-cerita rakyat disampaikan. Kemudian kita ada juga ritual-ritual lah. So semuanya boleh mengalami kemusnahan akibat daripada pelbagai punca tadi. Okay. Next kita tengok roles of cultural heritage in community and identity. Okay, di mana cultural heritage ni dia memainkan peranan penting sebagai identiti kepada sesebuah community masyarakat. Di mana cultural heritage ni lazimnya menjadi sebagai tempat untuk meeting places to strengthen relationship, physical anchor within a community, a sense of local and regional identity, a sense of belonging and maintain community pride. Okay, macam kita nak menjadi seorang Malaysia, you have to belong dengan adat kita, ada kebudayaan yang ada dalam negara kita, macam masyarakat Melayu. A sense of belonging kepada masyarakat Melayu, dia mengamalkan adat budaya masyarakat Melayu. Okay, meraihkan sambutan-sambutan ritual yang ada dalam masyarakat Melayu. Begitu juga dengan masyarakat yang lain, macam masyarakat Cina, dia ada perayaan-perayaan dia. Okay, perayaan sambutan Tahun Baru Cina. So that is a sense of belonging kepada mereka untuk meraihkan sambutan Tahun Baru Cina itu sebagai their heritage, their culture. Okay, yang mana melalui proses inilah mereka dapat strengthen relationship between siblings or family members, yang mana mereka boleh berkumpul dan juga mengukuhkan hubungan antara satu sama lain. Okay, dalam konteks community yang lebih luas, cultural heritage yang ada itu dia boleh membantu untuk anchor within a community. Okay, masyarakat kita boleh dikukuhkan, dikekalkan dia punya kebudayaan tu
berdasarkan kepada roles mereka dalam cultural heritage berkenaan. Okay. Kemudian roles of cultural heritage in sacred sites, okay, macam sacred site, tempat-tempat suci akan menjadi sebagai tempat untuk developing spirituality. Okay, kalau for those Muslim, mostly kita akan berhajat ataupun berhasrat untuk pergi ke mengerjakan haji ataupun umrah sebagai tempat untuk kita develop spirituality. Okay, kalau for those yang Christian mungkin boleh pergi ke apa nama tu, Vatican City, okay, center for those Christianity. Kemudian kalau Hinduism boleh pergi dekat negara India, yang mana saya tak ingat dia punya spesifik tempat yang mana sacred tempat untuk melaksanakan upacara agama lah. Okay, dan juga beberapa pusat-pusat lain berkaitan dengan keagamaan untuk tujuan develop spirituality. Kemudian seeking higher knowledge, wisdom berkaitan dengan agama, physical, emotional, and spiritual healing, okay, connecting with our past, connecting with our future, dan connecting with our children who may be able to experience the same. So, tempat-tempat suci ni boleh membantu untuk develop this kind of thing lah. Okay, next, why we need to protect our cultural heritage? That is a question that we have to ask ourselves. Why? Kenapa kita perlu melindungi our cultural heritage? Ini perkara penting lah yang kita kena highlightkan di dalam pengetahuan kita, dalam diri kita. Kenapa kita kena menjaga, melindungi, safeguard our cultural heritage? Okay, because we continue losing our heritage to disaster. Okay, disebabkan oleh pelbagai natural disasters seperti earthquake, okay, gempa bumi, volcanoes, okay, mujur negara kita ni tak ada gunung berapi, okay, tapi negara-negara yang ada mengalami gunung berapi ni banyak heritage mereka termusnah ataupun dimusnahkan oleh natural disaster berkenaan. Kemudian floods, okay, banjir dia banyak memusnahkan jugalah. Kalau Malaysia banyak berlaku banjir, okay, sering berlaku banjir, bukan banyak berlaku, sering berlaku banjir. Dan juga landslides lah, okay, tanah runtuh. Okay, tanah runtuh juga boleh memusnahkan heritage yang ada di muka bumi. Alright. Kemudian, because we continue losing our heritage to disaster tadi, kebakaran juga boleh memusnahkan heritage kita, okay, kemusnahan kebakaran sama ada disebabkan oleh manusia sendiri ataupun disebabkan oleh semula jadi. Okay. And then tsunamis, okay, ribut, okay, hurricane, okay, kemudian wildfire, okay, kemusnahan hutan terbakar sendiri itu banyak berlaku lah. Kemudian selain itu ini adalah contoh-contoh kepada yang kemusnahan terhadap warisan ini disebabkan oleh disaster, okay, Buddhas of Bamiyan, okay, Kasubi Tombs, Iraq or Syria disebabkan oleh perang, okay, and then juga Timbuktu. Alright, ini adalah contoh-contoh gambar lah yang kita boleh tengok. Okay, the need to protect cultural heritage from disaster yang akan memberikan benefit dan juga potential kepada kita. Di mana apabila kita melindungi cultural heritage tersebut, ia akan improve quality of life. Okay, ia akan meningkatkan quality of life, melindungi nyawa, reduce those impacted, okay, help inform safer structure and sites, and economic value and opportunity, yang mana dia akan keempat-empat perkara yang saya sebutkan tu tadi, dia akan increases communities resilient. Okay, so bila kita dah ada perlindungan kepada heritage itu sendiri, dia akan membentuk resilient dalam kalangan community itu, community kita. Alright, so itu adalah berkaitan dengan part yang pertama yang saya kongsikan berkaitan dengan topik hari ini, iaitu safeguarding cultural heritage. Sebelum saya menyambung kepada yang seterusnya, saya mohon awak semua untuk scan QR code yang saya telah buka sekarang untuk attendance kelas pada 29 Jun 2022. Kelas kita yang terakhir lah, ini adalah rekod yang terakhir untuk kelas kita. So, saya bagi masa lebih kurang 2 minit untuk awak semua scan dahulu QR code ini dan saya akan sambung semula selepas tu.
Okay, so saya harap anda semua dah scan QR code yang saya tengah paparkan itu. Jadi saya teruskan dahulu topik kita, iaitu berkaitan dengan safeguarding cultural heritage dalam topik yang kita akhir inilah. So, dalam proses untuk safeguarding cultural heritage ini, ia juga boleh membantu, can assist in creating awareness and engaging community in prevention. Okay, dia boleh melindungi, boleh membentuk awareness dan juga boleh menghubungkan antara masyarakat dengan community dengan untuk melindungi cultural heritage itu sendirilah. Okay, ini adalah salah satu contoh bagaimana safeguarding ini boleh membantu dalam memberikan kesedaran kepada masyarakat, early warning dan juga emergency response. Okay, contoh yang diberikan oleh American Museum of Natural History. Dia kongsi dalam tu dan dia bagi kesedaran kepada masyarakat bagaimana nak melindungi, bagaimana nak memastikan cultural heritage itu boleh dilindungi kesan daripada disaster dan sebagainya. Okay, ini contoh je. So, dalam proses ini kita kena ada awareness lah, okay, kesedaran. Okay, kemudian ada prevention, pelindungan. Okay, pelindungan daripada perbuatan dan sebagainya. Kemudian ada detection, notification, response and suppression. Okay, kalau ada sekiranya ada berlaku beberapa ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan natural disaster, kita boleh detect awal-awal. Okay, mungkin kita boleh ada masa untuk melindungi cultural heritage yang ada lah. Close coordination, for example, businesses, okay, heritage managers, emergency responders, local city authorities and juga local communities, etc. lah. So, itu adalah contoh. Okay, gambar yang kita tunjukkan sekarang adalah Kyoto, Jepun, yang mana awareness, early detection berkaitan dengan kemusnahan lah. Biasanya di Jepun ni famous dengan disaster, okay, natural disaster. Okay. Next, regular emergency drills. Okay, buatlah secara kerap untuk emergency drills. Close coordination with local emergency services. Okay, macam kita ada polis, bomba dan sebagainya. Kita boleh bekerjasama dengan jabatan-jabatan tu untuk memastikan emergency services tu dapat dilaksanakan dengan baiklah. Okay, mungkin berlaku pembakaran ke kemusnahan ke, kita boleh bagi awareness yang awal, okay, emergency service yang awal daripada pihak-pihak berkuasa tadi. Okay, awareness, prevention, emergency response. Okay, itu yang kita nak. Kan selain itu, safeguarding natural heritage, cultural heritage juga can protect lives and reduce those impacted. Okay, sini adalah contoh lah. Okay, protecting live area of refugee and safety. Okay, bila kita berlaku perang, kita boleh lindungi kawasan tu dan juga mengelakkan daripada kemusnahan yang dilakukan oleh anggota-anggota perang itulah. Okay. Kemudian traditional knowledge help inform safer structures. Okay. Kena ada pengetahuan tentang sesuatu heritage itu supaya dia boleh melindung, okay, memberi maklumat kepada pihak-pihak tertentu untuk melindungi struktur yang ada di tempat tu. Okay. For example, this one, okay, traditional knowledge termasuklah local building techniques. Okay, kalau kita ada rumah Melayu, okay, macam mana struktur rumah Melayu tu, macam mana kita nak memastikan dia punya struktur tu boleh dikekalkan, boleh dilindungi, sama dengan dari segi material dan juga kaedah-kaedah yang digunakan lah. Kalau dalam contoh gambar yang kita berikan ni adalah struktur pagoda. Okay, pagoda, macam mana orang nak melindungi pagoda, kena ada traditional knowledge tersebut. Okay, sebab pagoda ni orang-orang tertentu yang ada pengetahuan tentang building itu sendiri. Macam mana teknik nak membina, macam mana teknik nak mendirikan pagoda. Sama juga dengan orang Melayu. Okay, rumah orang Melayu, macam mana nak buat rumah, macam mana nak pasang tanggam pula ada pelbagai bentuk. And then dari segi bumbung, macam mana sesuai tak dengan alam, sesuai tak dengan cuaca Malaysia. So, itu adalah semua traditional knowledge yang perlu diketahui, yang perlu ada dalam diri supaya kita boleh membantu at least untuk melindungi struktur tradisional tersebut. Okay. Kemudian, preventing, mitigating, responding to or recovering from disaster
dan tried or tested over centuries, proven effective in addressing various disaster and look locally and internationally. So itu adalah tujuan kenapa kita kena ada traditional knowledge berkenaan. Okay. So ini juga salah satulah traditional knowledge yang berlaku dekat negara jiran kita, tsunami pada tahun 2004, alright, okay. Yang mana ada tinggal struktur yang kekal yang boleh kita nampak adalah masjid dekat Medan tu, alright, okay. Bila berlakunya when a powerful tsunami smashed into the Indonesian city of Banda Aceh, okay, Banda Aceh, sorry, bukan Medan, Banda Aceh, okay, that 10 years ago, okay, now dah lebih daripada 10 years lah, right? The only structure left standing in many neighborhoods were mosques, okay. For the 100 who found refuge within their walls, the building life-saving role has not been forgotten, and for many that experience strengthened their faith. Architectural experts say the mosques in Banda Aceh survived because they were steadily built and had stronger foundation than surrounding structure. Okay? Many of which were likely constructed of poorer quality material, but many survivors believe that the mosques were spared by divine intervention. Okay, itu orang lokal lah punya pengetahuan. And then the mosque built by Dutch colonizer and completed in 1881 was virtually unscathed by the December 26, 2004 tsunami which devastated the city and killed more than 230,000 people in more than a dozen nations around the Indian Ocean. So ini adalah salah satu contoh lah bagaimana struktur masjid yang ada dekat Banda Aceh ni boleh kekal disebabkan oleh adanya pengetahuan mereka, pembina masjid itu, tentang struktur yang boleh digunakan ataupun macam mana foundation masjid itu dibuat. Okay, yang menyebabkan masjid itu boleh kekal. Okay. Kemudian yang lain-lain seperti contoh yang lain adalah seperti yang ada dekat gingerbread houses dekat Haiti pada tahun 2010. Okay. Struktur rumah yang ada dekat Haiti ini adalah dalam bentuk yang adalah gambar tu. Okay. Rumah ni boleh selamat, okay, resist from earthquake yang berlaku pada tahun 2010. Okay. Bagaimana struktur mereka dibuat walaupun ada keruntuhan sedikit tapi the whole structure tu masih berdiri tegak. Okay, masih berdiri tegak. Okay. First picture, second picture, third picture, and fourth picture menunjukkan rumah-rumah ini boleh kekal, boleh bertahan daripada earthquake ataupun gempa bumi pada tahun 2010 di Haiti. And then Gujarat earthquake pada tahun 2001, okay, bangunan di Gujarat masih kekal. Okay, traditional masonry construction, wood frame with masonry infill. Okay, so tengok macam mana struktur bangunan mereka ni boleh kekal lagi walaupun berlaku gempa bumi pada tahun 2001. So orang-orang yang hidup ataupun yang tinggal di kawasan yang mempunyai gempa bumi ini, lazimnya mereka ada pengetahuan asas, pengetahuan traditional knowledge berkenaan dengan macam mana nak membina struktur. Tengok Jepun lah, Jepun tu bukan dalam konteks yang moden, traditional. Bila kita tengok rumah bangunan-bangunan moden yang dibuat di Jepun, okay, mostly bangunan yang dibuat di Jepun tu adalah bangunan yang boleh sustain, boleh resist from collapse lah daripada gempa bumi. Okay, dia berbagai teknik. Yang tu dalam konteks moden. Tapi dalam konteks traditional, mereka ada teknik sendirilah macam mana nak bina dinding, macam mana nak bina rumah, struktur dia macam mana. So itu adalah traditional knowledge yang membantu untuk mempertahankan struktur. Okay, kita boleh mengurangkan kesan daripada gempa bumi tersebut. Okay, kemudian help inform safer sites. Okay, juga membantu untuk berkaitan dengan traditional knowledge tadi untuk memaklumkan bahawa adanya perlindungan kepada sites. Okay, heritage as refuge during emergency. Okay, contohnya adalah seperti di Jepun. Okay, Minamisan Riku Cho in disaster affected Tohoku area Jepun. Alright, ini salah satulah. Okay, selain pada itu, safeguarding ini juga can assist in response and recovery. Can respond and recovery lah. Di mana contoh yang pertama kita boleh tengok di sini, protecting heritage help in response and recovery, coordinating volunteers. Okay, ini adalah satu contoh lah.
Kemudian yang kedua, tengok macam mana orang bekerja, volunteer datang untuk melindungi, untuk membersihkan, untuk menjaga semula tapak-tapak warisan tersebut. Next adalah dari segi economic value and opportunity. Bila kita safeguard di ICH tadi, dia akan secara tidak langsung akan memberikan sumbangan dari segi ekonomi dan juga peluang-peluang kepada pelbagai sektor lah. Antaranya sektor yang penting adalah sektor pelancongan itu sendiri. Cultural heritage tourism, for example, a significant revenue stream based on European cultural heritage generates over 340 million euro annually. So maksudnya dia sangat memberikan sumbangan yang besar lah kepada ekonomi dekat Europe, yang mana dia menyumbangkan lebih kurang 10% of EU GDP. So 10% tu sangat besar lah dari segi cultural heritage tourism ni, dan memberikan peluang kerja kepada lebih kurang 10 juta rakyat yang ada dekat Europe itu sendirilah. Dan daripada situ ada juga dia menyumbangkan kepada bisnes. Tujuan perniagaan sebanyak 2 juta yang melibatkan perniagaan melibatkan tourism lah. Agensi pelancongan, tourist guide dan sebagainya. Cultural heritage conservation market estimated at 5,000 million euro per year. Investing in disaster reduction risk DRR of cultural heritage will help in protecting the local economy, livelihood and safety. Yang ini dipetik daripada European Commission 2013 EU Research Cultural Heritage Publication Office of the European Union. Dan protecting cultural heritage tourism contributes to employment. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita melindungi heritage tourism ini, cultural heritage ini dia boleh membawa kepada pelancongan yang akan menyumbangkan kepada peluang-peluang kerja. Peluang-peluang kerja. That's why kalau kita pergi ke kawasan-kawasan yang ada heritage dekat sekitarnya, for example dekat Malaysia kita pergi dekat Penang. Kita pergi Penang, Melaka. Secara tidak langsung dia akan memberikan peluang-peluang kerja kepada pengusaha-pengusaha hotel, pengusaha-pengusaha kenderaan untuk tujuan pengangkutan pelancong-pelancong ni. So itu semua peluang pekerjaan lah yang akan akan hadir dari segi services dan sebagainya. Kemudian regional development. Dia juga membantu untuk pembangunan di kawasan sekitar lah kawasan tersebut. For example, Melaka tu boleh naik sebab heritage, history yang ada dekat Melaka. Sama juga dengan Penang yang kita boleh ambil contoh lah. And then sustainable development, protected natural and cultural heritage, and maintaining a region's identity. Kita boleh kekalkan identiti di kawasan berkenaan. Untuk Penang kita tahu mereka Penang dan Melaka dia orang ada Babah Nyonya. Kita kenal dengan Babah Nyonya. So that is identiti yang ada dekat situ. Identiti orang pergi Melaka, orang tahu ada community masyarakat Babah Nyonya yang dikekalkan dia punya identiti untuk sebab apa? Sebab kita nak attract turis datang untuk melihat bagaimana dari segi structure dan juga cara hidup Babah Nyonya itu sendirilah. So that is economic value and opportunity hasil daripada safeguarding ICH itu sendiri. Next, contoh yang kita boleh bagi kesan sekiranya ICH itu tidak dilindungi. Contoh yang kita ambil dalam Khatistar pada tahun 1869 berlakunya pembakaran yang dibina pada tahun 1869 dan terbakar pada tahun 2007 yang menyebabkan kemusnahan yang hampir kepada 10 juta USD. Kemusnahan kepada 10 juta USD dan apabila berlakunya kemusnahan kepada Khatistar ini menyebabkan jumlah pelancong yang datang ke US untuk tujuan melihat kesan daripada Khatistar ini adalah seramai 2 juta pelancong setahun hanya untuk melihat benda ni. Dan jumlah kutipan yang diambil setahun adalah sebanyak 25 juta setahun. Broader community boleh menyumbangkan kepada 10 juta hingga 25 juta setahun lah. So itu dari segi opportunity dan peluang. Dia sebagai satu tempat bersejarah tapi dia boleh menyumbangkan kepada ekonomi itu sendiri.
Kemudian selain itu, protecting cultural heritage juga akan memberikan benefit dan potential opportunity kepada beberapa perkara. Okay? Improve quality of life, save lives, reduce those impacted, help inform safer structure and styles, economic value and opportunity, dan akhirnya dia akan membawa kepada increased communities resilience. Yang ni yang saya sebutkan tadilah, dia bila kita ada peluang kerja, ada pendapatan kepada masyarakat, dia akan membantu resilience kepada komuniti setempat itu sendiri. Okay? Okay? Dan daripada situ kita boleh lihat bagaimana beberapa badan international juga membantu dalam protecting our cultural heritage. Antaranya adalah seperti ICROM, okay? International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property. Kemudian ada UNESCO sendiri, okay? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation yang bekerjasama dengan World Heritage Center, okay? Kemudian ada International Union for Conservation of Nature, IUCN, dan juga INCOP, okay? International ni tak nampak, Council, okay? Tak nampak pula benda ni. Sekejap saya tengok balik benda ni. Kita kena kecilkan gambar. Tengok gambar dia tulis apa. Itu pun tak nampak juga. Tapi kita akan tengoklah sekejap. Kita tengok INCOP tu apa. Okay, ini dia tadi. INCOP. Mana ada INCOP? Sorry, ICOP. Okay, sebagai ICOMOS punya member lah, International Committee on Risk Preparedness. Saya baru tengok balik. Okay, ini dia punya website lah, International Committee on Risk Preparedness. Okay, so di situ kita boleh lihat bagaimana semua badan-badan ini dia boleh membantu dalam melindungi cultural heritage yang ada di negara kita ataupun di seluruh dunia lah. Okay. Kemudian ada juga heritage and resilience issues and opportunities for reducing disaster risk tadi yang dibuat oleh ICOP tadi. Kemudian pelbagai terbitan lain lah, managing disaster risk dan sebagainya. So in conclusion, okay, safeguarding involves assisting community to continue practicing, managing and transmitting their ICH. Okay, communities, groups and individuals not defined under the convention. States parties need to involve communities, groups and individuals in safeguarding their intangible cultural heritage. Then we need to incorporate culture and heritage into disaster risk reduction, protecting heritage support, community resilience. We can learn from its traditional knowledge to be more resilient. A culture of prevention of recovery has numerous benefits, including saving lives and protecting our cultural heritage. So itu adalah apa yang dikatakan sebagai safeguarding cultural heritage itu sendiri. Sehingga pula. Okay. So saya harap apa yang saya kongsikan tadi berkenaan dengan safeguarding cultural heritage itu sedikit sebanyak memberikan pengetahuan kepada anda tentang cara-cara untuk kita memastikan melindungi cultural heritage itu dengan pelbagai kaedah lah, dengan kerjasama komuniti dan sebagainya. Okay. So saya rasa itu sahaja yang saya ingin kongsikan berkaitan dengan topik ini. Dan sebelum saya mengakhiri kelas, saya sekali lagi ingin membuka lagi sekali QR code untuk attendance anda, dan boleh scan, dan sebelum awak left ataupun tutup, boleh scan dahulu QR code. Dan sehingga kita jumpa lagi, saya rasa ini kelas terakhir saya secara online, kita recordkan kan. Jadi all the best untuk awak semua untuk final assessment dan juga untuk semester akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum, salam sejahtera dan bye.